Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Idlah binti Abdul Halim, jurulatih seni budaya negara bahagian teater. Hari ini kita akan bercerita tentang asas sebagai pelakon. Persediaan sebagai pelakon. Seperti yang kita tahu, teater sekarang sudah semakin diterima oleh masyarakat. Terima kasih kepada anda semua kerana menyokong industri teater. Tetapi apa yang kita dapat lihat sekarang adalah kebanyakan teater persediaan pelakon tu kurang. Apakah persediaan sebagai pelakon? Antaranya vokal. Vokal merupakan elemen penting sebagai pelakon teater. Kenapa vokal itu penting sebagai pelakon teater? Kerana vokal, apabila kita mempunyai vokal yang bagus, vokal yang baik, kita akan dapat menyampaikan mesej naskah dan menyampaikan apa yang digarapkan oleh pengarah dengan lebih baik. Jadi, bagaimanakah rutin vokal yang dijalankan oleh pelakon-pelakon teater? Baiklah, terima kasih kepada Puan Nur Idlah. Wow, begitu semangat sekali apabila menerangkannya. Okey, sekarang ini saya Fazrin Muhammad nak terangkan kepada anda rutin-rutin yang dijalankan oleh seorang pelakon dalam vokal. Vokal memang cukup penting dalam lakonan kerana kejelasannya akan membantu untuk dialog seperti mana yang Puan Nur Idlah katakan. Okey, yang pertama, untuk sebutan kita mulakan dengan ba, ca, da. Ba. Okey, semua sekali, ikut sekali. Ba, ba, ba. Okey, ca, 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 ca. Okey, kita pergi kepada huruf D pula. Da, da, da. Bagus, semua bagus anak Nuri, bagus. Okey, yang seterusnya iaitu sebutan huruf vokal. Alah yang A, E, I, O, U tu. Tapi kita buat mo. Boleh? Macam tu lebih kurang. Okey, kita mulakan dengan A dulu. Okey. Ma, me, mi, mo, mu. Okey, kita tak banyak masa. Okey, seterusnya adalah untuk sebutan kita ini perlulah ada pernafasan yang baik. Okey, jangan. Kena ingat, setiap pelakon tarik nafas ikut hidung, keluar ikut mulut. Kenapa? Apa sebabnya? Apa justifikasinya? Sebab apabila kita berlakon, kalau kita tarik ikut hidung, keluar juga ikut hidung, dia akan jadi sengau. Contohnya, cumi cuba cari cabai cerek. Okey, contohnya, saya tarik hidung. Okey, cakap, keluar ikut hidung. Cumi cuba cari cabai celah. Betul tak? Okey, sekarang ni kita keluar ikut mulut. Okey, jom. Kita tarik nafas. Okey, go. Cumi cuba cari cabai, celah, cerek. Bagus, cukup bagus. Okey, kita akan rutin yang seterusnya selepas ini. Baiklah, terima kasih kepada pembantu saya, Saudara Muhammad Fazrin bin Muhammad yang juga merupakan jurulatih seni budaya negara dalam bidang teater. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang rutin latihan vokal yang biasanya dilakukan oleh pelakon-pelakon teater. Selain daripada vokal, pelakon teater juga memerlukan penghayatan yang tinggi. Maksudnya kat sini, jika awak membawa watak seorang mak yang kematian anak contohnya. Jadi takkanlah mak tu nak, ya nak, mak maaf nak, mak maafkan anak. Takkan macam tu. Jadi kita perlu ada penghayatan. Bagaimana kita nak bentuk penghayatan yang tinggi? Jom, kita bersama lagi Saudara Fazrin. Okey, kita kembali semula. Sekarang ni tentang penghayatan. Penghayatan ni memang cukup penting kepada seorang pelakon. Sebab kalau tak ada penghayatan, penonton akan tengok pun, bolehlah. Penonton akan tidak macam tu. Macam mana kita nak menjana penghayatan kita? Untuk menjana penghayatan kita, kita haruslah berada dalam keadaan yang empati. Kita rasai. Kalau perkara tu berkenaan dengan orang yang sakit, kan? Watak anda, watak orang sakit. Contohnya sakit tangan, sakit di bahagian siku. Kalau orang sentuh, contoh rakan lakon anda, sentuh anda. Kalau setakat, sakitnya tanganku ini, tak jadi. Tapi kalau ada yang sentuh, sakitnya tangan. Anda akan rasa penghayatan. Satu lagi untuk dapat dengan penghayatan yang baik adalah fokus. Okay? Fokus pada satu titik, anda fokus, kemudian anda lontarkan dialog anda. Kita pakai dialog yang mudah dia. Cumi cuba cari cabai celah cerek. Okay? Tumpukan pada satu titik. Okay. Sekarang ni satu titik itu adalah anda. Saya lihat anda sekarang ni. Okey. Nak scene macam mana? Sedih. Cumi cuba cari cabai celah cerek.
marah. Okey. Cumi, cuba cari cabai celah cerek. Marah pun ada tingkat-tingkat dia. Ada yang marah yang jenis diam saja, ya, kaku je badan. Cumi, cuba cari cabai celah cerek. Ada macam-macam. Yang penting sekali, latihan penghayatan ni anda kena latih selalu. Tak kisahlah dekat rumah ke, dekat dalam kereta ke, dekat pejabat ke, tapi kena latih selalu supaya apabila anda mendapat naskah, anda dengan mudah dapat deliver ataupun menyampaikan maksud naskah itu dengan begitu baik sekali. Ingat, untuk mendapatkan penghayatan, anda kena buat latihan yang berulang-ulang kali untuk mendapatkan penghayatan itu. Okey? Okey, kita jumpa lagi selepas ni. Okey, itulah dikata pembentukan penghayatan dalam diri. Okey, bukan senang sebenarnya nak menjadi pelakon kan? Tetapi semua orang sebenarnya ada bakat dalam lakonan. Tinggal lagi macam mana kita nak keluarkan, macam mana kita nak spark. Okey, salah satu daripada elemen yang membantu untuk menjadi pelakon yang baik adalah imajinasi. Kerana apa? Okey, kami sebagai pelakon teater kadang-kadang akan menggunakan memori efektif. Metodnya memori efektif. Contohnya situasi sedih, kami akan membayangkan situasi sedih yang berlaku dalam diri kami untuk bantu orang kata in-kan mood kami. Membantu membentuk perwatakan tu. Kalau kata sedih tu kena sedih, jadi kita kena memori efektif ataupun memori recall, membayangkan perkara-perkara yang paling sedih yang pernah berlaku dalam hidup kita. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai memori sebegitu. Okay? Contohnya kalau situasinya, scene-nya adalah kematian ibu. Tak semua orang pun yang belum ada pengalaman kematian ibu. Jadi kat sini kita memerlukan imajinasi. Untuk menjadi seorang pelakon teater memang memerlukan imajinasi yang tinggi, tetapi masih lagi terkawal. Bagaimana kita nak membentuk imajinasi itu supaya ia datang tanpa perlu kita paksa? Jom kita bersama lagi saudara Muhammad Fazrin. Yes, kita kembali semula. Okey, tadi kita dah pergi kepada satu topik yang besar iaitu vokal. Sekarang ni kita pergi yang kecil lagi iaitu artikulasi. Apa maksud artikulasi? Ramai yang kata tak perlu sangat pun artikulasi. Tetapi dalam lakonan artikulasi itu amat penting. Kerana dalam artikulasi itu ada beberapa perkara yang terdapat dalam kandungan itu. Iaitu antaranya nada, kejelasan dalam sebutan, itu yang paling penting sekali, dan intonasi, dinamik dan sebagainya. Okey, ini adalah asas untuk anda melatih artikulasi. Iaitu dengan sebutan tadi apa? Cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Bagus. Alhamdulillah dapat anak-anak murid yang bagus macam ni, bagus. Okey, kita buat cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Okey, sama-sama kita buat. Okey, cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Sekarang ni kita jelaskan dia, okey? Cumi, tarik. Cumi, cuba. Kalau kita cuba, cari. Mainkan lidah tu. Cari. Cabai. Besarkan tengkuk tu. Cabai. Celah, cerek. Tarikkan tu. Ni apa dia panggil? Rahang. Dia panggil rahang. Cerek. Kita gabungkan semuanya. Cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Dapat pol. Okey, tepuk tangan untuk masing-masing. Okey. Untuk artikulasi, bahagian intonasi. Jom kita buat. Cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Itu hanya monotonous saja. Jom kita buat. Kita letakkan dekat cumi, cuba, cari. Cari itu kita tinggi. Okey? Cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Boleh dapat? Okey, cari dah tinggi. Cabai kita tinggikan juga untuk cabai. Okey. Cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Okey, jom kita berlakon dengan dialog itu. Okey? Kita buat sekali, sama-sama. Okey. Cumi, cuba cari cabai, celah, cerek. Jom kita buat sama-sama. Okey. Cumi, cuba cari cabai, celah, cerek. Boleh? Okey, kita akan jumpa lagi selepas ni. Jom.
Hai, kembali sekali lagi. Kalau anda perasan, kebanyakan pementasan teater, tak semua kebanyakan ataupun ada beberapa pementasan teater, terdapat pelakon-pelakon yang sebutannya atau artikulasinya tidak jelas. Kenapa? Mungkin kerana bercakap terlalu laju. Hei, jangan cepat, kau. Tak dengar. Tak faham pun. Tak sampai pun mesej apa yang nak disampaikan oleh pelakon tu kan. Lagi satu, kadang-kadang pernafasan yang tak cukup. Konon-konon bila bercakap satu nafas tu, nak habiskan sampai 5-6 baris dialog tu, rasa macam yakin, tapi sebenarnya tidak. Jadi kat situlah sebenarnya latihan pernafasan, macam tadi kita tunjuk tadi, latihan vokal, okay? Macam artikulasi ni memang memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang pelakon. Kalau kita berucap, kalau sebutan kita tu pun tak jelas, sebutannya tu pun tak kuat, kan, tak bulat bunyinya. Jadi macam mana kita nak sampaikan mesej kita kepada pelakon? Contoh antara latihan artikulasi yang boleh diaplikasikan oleh anda semua sebagai pelakon teater: cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Buat latihan itu berulang kali. Cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Perlahan-lahan, bermula dari perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, anda tingkatkan dia punya tempoh kelajuan. Cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Jadi macam kalau orang rap, cumi, cuba, cari, cabai, celah, cerek. Gitu. Okay? Itu antara contoh latihan artikulasi yang boleh kita gunakan. Lagi satu, red lorry, yellow lorry. Buat perlahan-lahan. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Lama-lama bila kita tingkatkan sedikit dia punya tempo kelajuan red lorry, yellow lorry tu, lama-lama kita akan dengar bunyi macam mantra. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Okey? Jadi, macam mana kita nak praktikannya dengan lebih baik? Jom kita bersama pembantu saya, Saudara Muhammad Fazrin bin Muhammad. Saudara, dalam lakonan teater, anda mesti ada penghayatan, vokal dan lain-lain perkara asas. Tetapi ini juga amat penting kepada anda, iaitu berkenaan dengan memori anda, ingatan anda. Kalau anda mendapat satu watak, iaitu watak orang tua yang sakit, okay? Anda kena merasainya. Bagaimana sakit, batuk dan sebagainya. Dia tak ada orang tua yang datang, wahai anak, kenapa jadi macam ni anak? Kalau dia sakit, dia takkan berkata macam tu. Okey? Jadi itulah perkara yang perlu anda titik beratkan dalam lakonan anda. Anda kena ingat, iaitu berkenaan dengan, sekejap, saya lupa apa benda tadi? Imajinasi, okey. Okey. Terus sambung Jadi kepada anda, imajinasi memang sangat penting kerana imajinasi inilah yang akan membawa naskah untuk diterjemahkan di atas pentas dan seterusnya dihadam oleh penonton. Imajinasi anda haruslah kuat. Okey, contohnya, latihan rutin yang dijalankan oleh pelakon. Contohnya adalah, di atas tapak ini, jom kita buat sama-sama. Anda jengkitkan kaki anda, umpama berada di atas tempat yang panas. Okey, di tempat yang sejuk. Okey, boleh rasa? Okey. Sekarang ni anda dari belakang, jalan ke depan. Seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, di hadapan tu anda bayangkan ada longkang yang besar sedikit. Alright, boleh. Sekarang ni dengan pergerakan tangan anda pula. Jom, kita sama-sama. Tadahkan tangan anda? Tadahkan. Okey. Sekarang ni umpama anda memegang bola. Bola yang biasa. Okey. Bola itu semakin lama semakin berat. Dan semakin berat, dan semakin berat, dan semakin berat. Dan anda ingin mengangkatnya. Tunjukkan ekspresi anda dengan muka, okey? Okey. Angkat. 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 Okey, sekarang anda nak melontarkannya ke hadapan. Bola ini berat ya. Turun ke bawah sedikit dan lontarkan. Nampak? Okey. Bagaimana imajinasi anda? Okey, right. Okey, sekarang ni anda anggapkan ini adalah api. Okey, api Contohlah ni api. Anda ingin merasanya. Anda kena
imajinasi anda merasai api ini panas. Itu adalah fizikalnya memang kita tahu. Okey? Kita rasakan. Okey. Kalau sekadar tapi kalau anda rasakan begitu juga dalam cerita seram. Bagaimana elemen untuk cerita-cerita seram? Okey, anda kena imajinasi walaupun anda tak pernah mimpi seram pun, semuanya bahagia jelah hidup anda kan. Tak pernah rasa seram pun, anda kena imajinasi. Bagaimana kalau jumpa satu benda yang menyeramkan? Mata anda contohnya macam itulah. Okey, cukup saja untuk itu. Kita jumpa lagi selepas ni. Jom. Bagaimana? Seronok tak? Siapa kata teater tu membosankan? Teater itu memanusiakan manusia. Dalam kehidupan kita juga banyak sebenarnya permainan teater. Ya, permainan teater. Teater ni bukan kata lakon semata-mata. Bukan kata mengarah semata-mata. Bukan kata kena tulis skrip semata-mata. Tidak. Dalam teater, kita ada teater game. Ya, teater game itulah yang akan membantu pelakon-pelakon untuk menciptakan mood, untuk orang kata pergerakan tu kena gesture, orang kata lebih tegap. Okay? Kalau perasan, kadang-kadang kita akan jumpa pelakon yang bila dia cakap tu kaki dia tergantung macam tu. Okay? Macam ni. Ada. Okay? Sebab itulah orang kata kita kena selalu berlatih. Dalam teater ni memang kena selalu berlatih. Jadi teater game tu akan membantu pelakon untuk tegapkan lagi perwatakannya, wataknya. Okay, antara contohnya game yang terkenal lah di kalangan kami orang-orang teater, game jebat kata. Okay? Kalau kata bahasa Inggerisnya Simon Says. Kenapa? Apa yang kita boleh dapat daripada teater game jebat kata ni? Contoh, jebat kata duduk, baru kita duduk. Jebat kata bangun, baru kita bangun. Jebat kata angkat tangan kanan, baru angkat tangan kanan. Jebat kata turun tangan kanan, turun tangan kanan. Angkat tangan kiri. Kalau ada yang angkat, maknanya kalah. Kenapa? Sebab jebat tak kata. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada teater game jebat kata tu adalah kita kena dengar. Dengar pada arahan, dengar pada satu arahan. Arahan kita adalah pengarah. Arahan yang kita terima adalah daripada pengarah. Jadi kalau pengarah dia kata begini, begini. Jangan tiba-tiba nanti ada orang kata, Wing, kau ni berlakon tak berapa sangat ni. Dia siapa? Kalau dia bukan pengarah, jangan dengar. Kalau dia pengarah, baru kita dengar. Okey? Teater game. Jadi banyak sebenarnya lagi teater game yang ada. Lepas tu ada aktiviti-aktiviti lain lagi dalam teater. Ini baru asas yang pertama. Baru sebagai pelakon. Belum lagi dengan bahagian kreatif, belum lagi bahagian pengurusan, nak jadi audio man, lighting man, SM, stage manager. Banyak lagi dalam bidang teater ni. Jadi, kalau anda berminat, ayo kita join bidang teater, hubungi mana-mana Jabatan Kebudayaan Negeri yang terdekat, masuk dalam bidang teater, eksplorasikan diri anda, keluarkan apa lagi yang ada dalam diri anda. Jumpa lagi dia akan datang. Baiklah, terima kasih Saudara Fazrin. Seperti biasa, kalau saya mengajar anak-anak murid saya akan mengajar 3 emosi utama dalam berteater. Wow. SMS. Maksudnya? Suka, marah dan sedih. Senang je. SMS je. Okay. SMS. Mudah kalau kita nak ajar anak-anak kan, yang baru nak menceburkan diri dalam bidang teater. Jadi kita gunakan perkataan-perkataan yang asasnya. Ini kan asas. Kan? Jadi kita tunjukkan juga kepada penonton bagaimana kan kita boleh apply kan, bagaimana kita boleh aplikasikan 3 emosi tu. Okay. Suka, marah dan sedih melalui dialognya mudah je. Dialog dia? Cumi, cuba, cari, cabai, celah, ceret. Okey, 3 emosi. Tak ada dialog lain ni? Tak ada. Dialog yang sama juga. Cuma 5 hingga 10 minit. Okey. Jadi cumi, cuba, cari, cabai, celah, ceret. Jadi saya nak Fazrin tolong tunjuk, lakonkan kepada penonton. Saya? Ya. Jadi saya tengah lah? Ya. Suka. Suka. Cumi, cuba cari cabai, celah, ceret. Boleh jaga. Boleh. Okay, jadi suka ni pun, setiap emosi tu pun, okay, apa yang pernah saya belajar, setiap satu emosi tu pun sebenarnya ada 10 tahap, 10 level.
Banyaknya cikgu. Ya, jadi itu yang awak tunjuk tadi tu baru satu. Ada 9 lagi. Yang cikgu nak tengok yang kedua pula. Boleh tak? Okey, Ya, okey, kita okey, tunjuk suka yang kedua, jenis suka yang kedua. Suka yang kedua Cumi. Cuba cari cabai celah cerek. Terasa macam lain cikgu. Baru tengok macam bom. Kan? Cukup dua cikgu. Dua dulu. Okey, kemudian kita pergi ke emosi yang kedua. Cikgu. Marah. Marah cikgu Dengan dialog yang sama. Marah cikgu. Oh, jangan marah saya. Okey. Pergi ke sana. Cumi cuba cari cabai celah. Cumi cuba cari cabai celah cerek. Boleh. Untuk emosi yang pertama. Marah. Mood marah. Cumi cuba cari cabai celah cerek. Boleh. Itu gaya-gaya apa tu? Itu gaya-gaya pelakon. CEO cikgu. Gaya CEO. Okey. Cuba kita buat tunjuk gaya-gaya orang kampung marah. Okey. Sini sikit. Kena sikit. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Cumi cuba cari cabai celah cerek, Cumi. Ya boleh. Garang betul dengan anak. Apa anak tu buat? Tak cikgu, ya. Okey, itu yang katakan imajinasi. Kena bayangkan anak tu buat apa. Jadi cara kita lontarkan emosi kita pun berbeza, kan? Bila kesalahan yang dibuat tu berbeza. Takkanlah setakat anak tu, setakat kesalahannya mengalihkan pensel si abang. Okey. Tempat awak marah macam tu pula. Tak boleh, tak sesuai. Marahnya mesti berbeza nanti kan. Itu ya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tu. Dia ada 10. Ada 10 level. Nanti kita belajar lagi. Okey, yang terakhir ataupun emosi asas yang terakhir. Sedih. Belum lagi. Belum. Kan saya kata tadi dengar arahan fokus untuk menjadi seorang pelakon teater kena fokus. Bukan pelakon teater je, semua perkara. Macam yang teater game tu cikgu Jebat kata tu. Jebat kata. Jebat kata apa cikgu? Jebat kata lontarkan dialog Cumi cuba cari cabai celah cerek dengan emosi dalam emosi sedih. Sedih cikgu Cumi cuba cari cabai celah cerek. Sedih cikgu? Sedih saya. Saya betul sama sedih. Okey, bagi sikit emosi sedih yang kedua pula. Yang kedua cikgu? Boleh buka cermata tak cikgu? Boleh. Saya kalau berlakon boleh buka cermata cikgu. Silakan. Boleh cikgu? Ikut keselesaan. Cumi cuba cari cabai celah cerek. Kan? Cuba cari cabai celah cerek. Belum. Okay? Emosi cikgu. Emosi. Bagus. Itu antara ciri-ciri pelakon yang kalau kata nak jadi pelakon yang bagus. Okay, kata emosi tu kena in. Penghayatannya kena yang tinggi lah. Imajinasinya. Itu belum lagi kita masuk improvisasinya. Belum kita lagi kenal apa? Jenis-jenis pentas. Teater tu pun ada banyaknya bentuk-bentuk unsur teater. Banyak lagi sebenarnya. Kalau kita nak belajar tentang teater ni. Tak cukup masa ni cikgu. Tak cukup masa yang ada. Apa-apa terima kasih pada JKKN Negeri Sembilan cikgu terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan kerana menjemput kami untuk mengadakan sesi asas pengenalan asas teater, skopnya lakonan. Jadi sehingga kita jumpa lagi insya-Allah. Cikgu? Ada apa-apa lagi nak cakap cikgu? Tak ada. Cumi cuba cara cabai celah cerek. Boleh cikgu? Boleh. Saya boleh jadi pelakon cikgu. Boleh. Kita buat sama Kita buat sama cikgu. 1, 2, 3. Cumi cuba cari cabai celah cerek.